Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk pengertian dan bahaya kejahilan serta manhaj bagi menanganinya dalam masyarakat Islam. Nama saya Nur Izzati Atiyah binti Nazri, nombor metrik 050487. Pengertian kejahilan. Menurut Kamus Dewan, jahil iaitu tidak mengetahui ajaran agama Islam akan sesuatu hal. Cetek pengetahuannya, orang yang jahil tetapi sedar akan kejahilannya. Menurut Kamus Inggeris, jahil bermaksud ignorance of religion, stupid dan lain-lain. Dari taklifan kedua-dua kamus Melayu dan Inggeris dapat disimpulkan bahawa jahil bermaksud kurangnya pengetahuan dalam sesuatu bidang yang tidak diceburi. Manakala dari segi sudut definisi ahli kalam adalah beriktikad kepada sesuatu yang berbeza dengan keadaan yang sebenar. Maksud kejahilan menurut para ulama'. Yang pertama, orang Islam yang tidak tahu tentang ajaran agama mereka sendiri. Yang kedua, orang Islam yang berpelajaran tinggi tetapi jahil dalam ilmu dan ajaran Islam. Yang ketiga, golongan yang tahu tentang ajaran Islam tapi tidak mengamalkannya. Yang keempat, warga yang tidak beragama Islam. Jahiliyah bukanlah bermakna ahli masyarakat itu kurang berpengetahuan, tidak mempunyai nilai kemasyarakatan, akan tetapi mereka mempunyai sikap mental yang merosakkan pedoman dan petunjuk dari Allah dan mencipta undang-undang yang berlawanan dari Allah. Jahiliyah sebenar juga berlawanan dengan ma'rifatullah, di mana berpandukan hidayah Allah dan berhakimkan dengan hukuman Allah. Hal ini kerana mereka lebih berhakimkan dengan hawa nafsu dan menolak hukum-hukum Allah SWT. Seterusnya, menurut konsepsi Islam tentang kejahilan seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisan Al-Arab, bahawa kejahilan itu terdiri daripada dua jenis. Yang pertama, kejahilan ringan, yang kedua, kejahilan berat. Istilah ilm dalam kitab Al-Arab juga bermaksud pengetahuan lawan kepada kejahilan, dan orang yang berilmu dikenali sebagai ulama'. Bermakna mereka yang memiliki ilmu ialah mereka yang berpengetahuan dan bermaklumat serta terkeluar atau jauh daripada kejahilan, kerana ilmu itu sendiri lawan kepada kejahilan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Wan Nur Huda binti Wan Ahmad Hilmi, nombor metrik 050339. Seterusnya kita pergi kepada punca kejahilan umat Islam. Antara cabaran yang datang dari kalangan umat Islam sendiri ialah kejahilan dan kurang penghayatan umat Islam terhadap Islam. Pelbagai bentuk krisis kepercayaan dan kemelut akidah yang berlaku dalam kalangan masyarakat Islam menjadi petanda dan kayu pengukur yang dapat menentukan tahap kelemahan seseorang Muslim terhadap ilmu keagamaan dan kemampuan mereka untuk membezakan yang hak dan yang batil. Tidak menghayati sesuatu ilmu dengan mendalam juga menjadi punca berlakunya salah faham di kalangan umat Islam terhadap ajaran Islam yang sebenar. Muhammad Qutbi menegaskan di dalam kitabnya bahawa salah faham terhadap Islam bermaksud kefahaman yang menyeleweng dari hakikat ketuhanan, alam semesta, kehidupan dan juga kemanusiaan. Kelemahan yang melanda umat Islam kini antaranya berpunca daripada kurang kesedaran, lupa din iaitu agama, tidak menggunakan seluruh kekuatan dan potensi, tidak berdikari dan banyak bergantung kepada barat. Daya berfikir yang kerdil, sempit dan jumud, budaya taklid yang merugikan, kekuatan rohani yang pudar, ketandusan ilmu, muflis idea dan akhlak, seterusnya ukhuwah antara umat Islam sendiri yang lemah. Kesalahfahaman terhadap ajaran Islam ini juga timbul akibat kelemahan intelektual Islam itu sendiri yang salah memahami ajaran Islam sebagaimana dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munirah binti Zainal Abidin, bernombor metrik 050025. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyambung pembentangan kumpulan kami dengan tajuk bahaya kejahilan.
Kejahilan akan merisikokan diri seseorang itu untuk terjerumus kepada jurang kerosakan jiwa dan akhlak yang ketikal. Antara bahaya kejahilan ialah ia boleh menjauhkan diri kita daripada Allah. Perkara ini telah dinyatakan oleh Saidina Umar apabila beliau membacakan ayat dari surah Al-Infitar ayat ke-6 yang bermaksud, "Wahai manusia, apakah yang memperdayakanmu sehingga kamu berlaku derhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah?" Lalu Umar berkata kepada dirinya, "Kebodohan, wahai Tuhanku, iaitu kebodohan yang menyebabkan kita ingkar dan jauh daripada Allah." Apabila seorang itu bersifat jahil, maka dia tidak mempunyai ilmu untuk mengenal Tuhannya. Maka dari situ dia akan menjadi jauh daripada Tuhan kerana sebab tidak mempunyai ilmu untuk mengenal siapakah pencipta dirinya. Seterusnya, kejahilan juga boleh menyebabkan manusia menjauhkan diri daripada kita. Imam Al-Tawri pernah berpesan supaya menjauhi orang yang bodoh, malah menegaskan bahawa melihat wajah orang yang bodoh itu adalah satu kesalahan. Al-Tawri berkata, melihat wajah orang yang bodoh itu satu kesalahan yang termaktub. Di samping itu, bahaya kejahilan ini ialah ianya boleh berjangkit. Ini adalah pandangan sebahagian sarjana silam yang melihat bahawa banyak bergaul dengan orang yang jahil akan menjadikan kita sebahagian daripada mereka. Kata Bashir Ibn Al-Harith yang bermaksud, sekiranya engkau banyak bergaul dengan mereka, engkau akan menjadi seperti mereka, dan sekiranya engkau mendiamkan diri, maka engkau akan selamat dari mereka. Hal ini selaras dengan satu hadis yang bermaksud, perumpamaan orang yang bersahabat dengan orang yang soleh dan bersahabat dengan orang yang buruk perangainya seperti penjual minyak wangi dan tukang besi. Pasti engkau akan mendapat bau wangi dari penjual minyak wangi sama ada membeli ataupun tidak. Sedangkan dari tukang besi, kamu akan merasa bahang atau kainmu akan terkena mendapat bau yang tidak sedap. Riwayat hadis Al-Bukhari, hadis bernombor 1959. Seterusnya, bahaya kejahilan ini boleh menewaskan kita. Saidina Umar pernah menasihatkan kita supaya jangan berdebat dengan orang yang bodoh kerana dia akan menewaskan kita dengan kejahilannya. Kata Umar, "Jangan kamu berbicara berdebat dengan orang yang jahil kerana dia akan menewaskan kamu dengan kejahilannya." Dengan sebab itu, Al-Imam Asy-Syafi'i menukilkan syair yang menyebutkan, "Dan berdiam diri dari orang yang jahil atau orang yang bodoh itu adalah satu kemuliaan." Akhir sekali, kejahilan itu tidak bertepi. Ibrahim An-Nazam pula pernah ditanya tentang had atau batas kejahilan. Seorang lelaki bertanya kepada beliau, "Adakah had suatu kejahilan itu?" Jawab Ibrahim, "Sungguhnya engkau telah bertanya kepadaku sesuatu yang tiada had baginya." Yang ini yang bermaksud bahawa kejahilan ini tiada batas. Dapatlah kita simpulkan di sini bahawa kejahilan itu sangat berbahaya kepada manusia. Manusia boleh menjadi tidak tentu arah ataupun menjadikan manusia itu tiada pedoman hidup untuk mereka terus melangkah ke hadapan menjadi suatu masyarakat yang mana yang mempunyai ilmu pengetahuan, yang mempunyai pandangan dan cara pemikiran yang benar mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Islam. Sekian daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada sahabat saya. Antara kesan atau akibat kejahilan dalam masyarakat Islam, yang pertama ialah melahirkan pemimpin yang bersifat mementingkan diri, di mana pemimpin ini langsung tidak akan bertanggungjawab atau berfungsi baik dari segi moral dan sosial maupun dari segi agama. Mereka tidak akan berfungsi sama sekali kepada masyarakat, malahan akan melakukan sesuatu yang hanya boleh memberikan keuntungan untuk diri mereka sendiri sahaja. Jika dilihat hari ini, ramai dalam kalangan pemimpin yang hilang kesedaran erti kepimpinan sehingga akan wujudnya cinta berlebihan terhadap jawatan. Perkara ini akan menyebabkan berlakunya perebutan kuasa sesama pemimpin hingga akan wujudnya penindasan terhadap golongan bawahan. Hal ini akan menyebabkan negara menjadi huru-hara dan secara tidak langsung akan membuatkan masyarakat berpecah belah dan disebabkan oleh pemimpin yang jahil ini. Yang kedua ialah membuka ruang kepada sesebuah masyarakat untuk mengutuk dan menghina ulama. Perkara ini akan dianggap biasa kerana bagi mereka ulama ini hanya golongan biasa dan tiada kedudukan. Dalam situasi lain juga, kemungkinan apa yang dikatakan oleh ulama ini tidak memenuhi kehendak mereka, dan kerana itulah mereka menghina golongan ulama ini. Dan kita bukan untuk disuruh taksub terhadap golongan ulama ini, tetapi sekurang-kurangnya kita perlulah menghormati mereka kerana mereka lah yang memperjuangkan agama Islam. Yang ketiga ialah
akan menyuburkan akhlak keji dan maksiat. Dengan ini jenayah dan maksiat akan semakin berleluasa tanpa mengira had umur. Kerana itulah dalam undang-undang Islam amat menitik beratkan tentang aurat. Hal ini untuk memastikan isu maksiat ini tidak akan berlaku. Okey, dalam dunia sekarang ni, pemimpin tidak lagi menggunakan pakai hukum hakam Islam dan begitu jugalah akibat dari membiarkan pemerintah atau pemimpin yang tidak melaksanakan undang-undang Islam menjadi pemimpin, maka jenayah akan semakin berleluasa. Okey, yang keempat, sesuatu perkara yang benar akan dikatakan salah dan yang salah akan dikatakan benar. Hal ini terjadi kerana mereka sendiri keliru dengan apa yang agama perintahkan. Dan dalam hal ini mereka akan menggunakan logik akal untuk memenuhi kehendak mereka dalam membuat sesuatu keputusan. Okey, apabila menjadi akal yang utama, maka Al-Quran dan hadis tidak lagi mereka hiraukan dan perkara sebegini akan menambahkan lagi kesesatan terhadap diri seseorang. Okey, last sekali, umat Islam semakin hilang kesedaran jadi umat terbaik di mana kejahilan ini akan membuatkan umat Islam yang jahil turut menyokong golongan yang jahil sepertinya juga. Mereka sudah tidak mengenali mana benar dan mana yang salah dan mereka hanya menggunakan logik akal sahaja untuk mempertahankan pendapat mereka. Bagi mereka, sesuatu yang boleh memenuhi kehendak mereka sudah cukup dan tidak perlu lagi kepada petunjuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nik Nur Syazwani binti Muhammad Rusli, nombor matrik 050477. Okey, saya akan sambung untuk slide yang seterusnya iaitu cara mengelak kejahilan dalam masyarakat Islam. Di sini terdapat beberapa aspek dan juga gagasan untuk menyuburkan budaya ilmu. Yang pertama ialah pembinaan ilmu dan tamadun yang lahir daripadanya sistem nilai, pandangan dunia dan idealisme sesebuah sistem sosial serta individu di dalamnya. Yang kedua, perlu ada kecintaan pada ilmu serta kegigihan menimba, menebar dan mengamalkannya, yang mana ia dianggap sebagai satu idealisme dan juga kebaikan tertinggi yang menjadi punca dan pendorong yang mencetuskan segala kebaikan yang lain. Yang ketiga, pembinaan budaya ilmu dan tamadun yang bersepadu adalah berdasarkan konsep Tuhan, manusia dan alam sekitar. Yang keempat, budaya ilmu terbukti wujud apabila ilmu merupakan perkara penting yang mahu disampaikan kepada seseorang atau seseorang sekalipun semasa akhir hayatnya. Kelima, ilmu perlu diletakkan sebagai kebaikan mutlak kerana proses pencapaian ilmu dan lainnya memerlukan usaha yang gigih, kesabaran yang banyak, pengorbanan yang ikhlas dan jiwa yang berani. Yang keenam, ganjaran bagi setiap usaha ke arah mencari dan menyebarkan ilmu adalah berbentuk dalaman ataupun intrinsik dan keakhiratan. Yang ketujuh, pembinaan tamadun ilmu hanya mungkin terhasil jika ilmu diberikan status sebagai the highest good kerana kebaikan mutlak, martabat tertinggi dan sistem nilai bagi individu dan masyarakat. Yang ke-8, pembinaan tamadun ilmu bererti kegiatan pendidikan bersifat seumur hidup, lifelong learning, dari buayan ke liang lahat serta menyuruh dan bersepadu. Dan yang terakhir ialah budaya ilmu yang sebenar akan memberi peluang kepada semua ahli masyarakat untuk mencari ilmu dan ketinggian melaluinya sekalipun berada rendah sosioekonominya. Dan secara kesimpulannya, setiap umat Islam haruslah mengambil cakna dalam bab kejahilan ini kerana ia bukanlah satu benda yang ringan dan boleh pandang rendah, tetapi adalah satu amalan yang sama sewaktu jahiliah dahulu, sedangkan kita tahu bahawa Rasulullah SAW telah mengajar kita tentang semua perkara dari soal dunia hingga ke akhirat serta meninggalkan kita panduan yang benar iaitu Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup kita hingga ke akhirnya. Maka sesiapa yang berpegang teguh kepada nas ini, ia akan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seperti daripada kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.